Puisi tradisional. Puisi tradisional merujuk kepada susunan perkataan dalam bentuk karangan berangkap atau suatu bentuk pengucapan dalam susunan yang istimewa berbanding dengan pengucapan biasa seperti yang digunakan dalam pertuturan sehari-hari, serta bahasa yang mementingkan kebenaran daya, intelektual dan logika. Bentuk, pemikiran dan fungsi Melayu tradisional masih dikekalkan oleh masyarakat seperti keadaan tradisionalnya. Puisi tradisional juga dikenali sebagai puisi lisan yang berkembang dalam kesenian rakyat. Sesetengah bentuk puisi tradisional seperti mantera dan teromba mengandungi unsur ritual dan bersifat majis. Pantun yang saya pilih ialah pantun budi. Terdapat pelbagai pemikiran dalam pantun budi ini. Contoh yang pertama, nilai perbandingan budi. Nilai budi tidak boleh dibandingkan dengan sebarang nilai harta dunia termasuk emas. Budi itu mempunyai nilainya yang tersendiri. Budi tidak ada tukar ganti. Sesuai dengan ayat hutang emas boleh dibayar, maka orang yang menerima budi tetap tidak akan mampu membayarnya sekalipun dengan harta yang paling tinggi nilainya, walaupun emas dan permata. Yang kedua, mengenang budi sehingga mati. Mengenang budi seseorang bukan setakat ketika seseorang hidup di dunia sahaja. Bahkan juga budi seseorang itu akan tetap dikenang walaupun dia telah mati, tetap akan disebut orang. Sesuai dengan isi pantun tersebut, iaitu hancur badan di kandung tanah, yang memberi maksud sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, menghargai budi ataupun rasa terhutang budi. Bagi mereka yang telah menerima budi, tentunya akan berasa terhutangnya budi. Penghargaan terhadap orang yang berbudi begitu tinggi sehingga meletakkan penghargaan itu di tempat yang sangat mulia dan dibawa ke mana sahaja. Hal ini merujuk kepada maksud perkataan rasa nak junjung dalam rangkap ketiga pantun di atas. Tanam balik buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Marilah kita sambung kepada pengajaran pantun budi. Yang pertama, kita mestilah berbudi bahasa agar diri dipandang mulia. Yang kedua, kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah berbudi kepada kita. Contohnya ibu bapa, guru, jiran tetangga dan pengajar-pengajar di luar sana. Yang ketiga, kita perlulah mengutamakan budi bahasa daripada harta ataupun kekayaan. Dan yang keempat, kita haruslah sentiasa merendah diri agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kita haruslah menjadi orang yang bijaksana agar dapat membantu untuk membangunkan bangsa dan negara. Prosa tradisional. Apakah itu prosa tradisional? Prosa tradisional itu adalah karya masyarakat lama yang disampaikan secara lisan dan diikuti dengan tulisan. Prosa tradisional terdiri daripada prosa bukan naratif, naratif lisan dan naratif tulisan. Prosa bukan naratif merupakan karya prosa lama yang menceritakan hal-hal kemasyarakatan. Untuk prosa tradisional, saya memilih cerita Si Luncai bersama labunya. Si Luncai telah dijatuhkan hukuman oleh raja supaya dibuang ke tengah laut. Si Luncai dihukum kerana kesalahannya mempermain-mainkan raja serta pembesar-pembesar baginda. Oleh itu, dia menerima hukuman dengan tenang.
Pesuruh raja pun bersiaplah membawa si Luncai ke dalam perahu untuk dibawa ke tengah laut kerana si Luncai akan dibuang ke laut itu nanti. Si Luncai telah dimasukkan ke dalam sebuah guni dan dipikul ke pangkalan. Apabila sekalinya telah siap, maka perahu itu pun dikayuhlah ke tengah laut. Dan dalam guni itu, si Luncai dapat melihat beberapa biji labu air terdapat di dalam perahu itu. Melihatkan keadaan itu, maka si Luncai pun keluar dari guni dan dia mengisikan beberapa biji labu ke dalam guni itu, dan kemudian dia mengambil 2 biji labu yang lain lalu terjun dari perahu itu. Si Luncai berenang ke tepian menggunakan pelampung labu air yang 2 biji itu. Apabila sampai ke tengah laut, pesuruh raja pun mencapakkan guni itu ke dalam laut. Pada mereka, matilah si Luncai dan mereka pun baliklah memberitahu raja akan hal itu. Tiada siapa yang tahu bahawa si Luncai sebenarnya telah berenang ke pantai. Pemikiran cerita si Luncai. Pemikiran yang boleh kita ambil daripada kisah ini adalah tentang kepentingan mendengar nasihat orang yang lebih bijak, bersyukur dengan apa yang kita ada dan tidak mensia-siakan harta. Selain itu, kisah ini juga dapat mengingatkan kita bahawa kekayaan itu tidak selalu datang dalam bentuk wang, tetapi boleh menjadi sesuatu yang kelihatan tidak bernilai pada mulanya. Setiap cerita legenda, cerita jenaka yang disampaikan semestinya ada pengajarannya. Betul. Jadi pengajaran daripada cerita si Luncai ini ialah kesederhanaan. Cerita ini mengajar kita tentang pentingnya hidup dengan kadar yang sederhana dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebaliknya, mencari lebih tanpa perlu. Seterusnya, kebajikan dan kepedulian. Labu-labunya adalah contoh utama kebaikan dan kemurahan hati. Ia mengingatkan kita untuk menjadi peduli terhadap orang lain dan berbuat baik. Yang ketiga, tamak haloba. Luncai mewakili sifat tamak yang rakus dengan ketamakannya itu, dan ia mengingatkan kita tentang bahayanya sikap tamak yang boleh membawa kehancuran, kemusnahan, bobroknya sesuatu. Dan yang keempat, hukuman dan balasan. Luncai akhirnya mendapat hukuman atas sifat tamaknya, sementara labu-labunya diberi balasan atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Dan yang terakhir, kesalahan dan pengajaran. Kesalahan dan keputusan buruk boleh membawa pelajaran berharga. Luncai dapat belajar daripada kesalahannya.